Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 6 akan menerangkan tentang aspek positif dan negatif Revolusi Industri Keempat atau IR 4.0. Tanpa membuang masa, selamat mendengar dan selamat menonton. Pengenalan Revolusi Industri Keempat. Revolusi Industri Keempat atau lebih dikenali sebagai Revolusi 4.0 menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menjelaskan revolusi industri keempat ini disedari dengan kemunculan gadget, robot pintar, kenderaan tanpa pemandu, suntingan genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang membolehkan manusia untuk mengurangkan otak dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, kajian ini adalah sangat penting bagi pengkaji dalam mengkaji pelbagai aspek dan kesan dalam kehidupan manusia. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan maksud revolusi industri keempat. Yang kedua ialah menganalisis ciri-ciri revolusi industri keempat, dan yang ketiga ialah menghuraikan kesan positif dan negatif revolusi industri keempat dari pelbagai aspek. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Haziq bin Muhammad Masri. InsyaAllah saya akan menyambung bagi menerangkan bab kajian literature untuk topik ini, dan insyaAllah kajian literature ini merupakan ulasan maklumat yang diperolehi daripada buku, jurnal, dokumen-dokumen ataupun penyelidikan lepas atau kita panggil tesis, dan semahupun di atas talian atau kita panggil laman web dan internet dan sebagainya. Jadi semua bahan ataupun sumber yang saya sudah sebut tadi perlulah ada kaitan dengan perkara yang kita hendak kaji ataupun kita hendak tulis. Dan untuk bab kajian literature ni, untuk topik ini, bagi topik ini merangkumi sejarah perkembangan revolusi industri. Seterusnya kita akan menerangkan tentang konsep ataupun definisi bagi IR 4.0, dan akhir sekali kita akan menerangkan tentang cabaran dalam menghadapi IR 4.0. Baik, sejarah perkembangan revolusi industri terbagi kepada 4, iaitu IR 1.0, IR 2.0, IR 3.0 dan IR 4.0. Jadi kita fokus kepada IR 1.0 yang bermula pada tahun 1760 hingga 1840. Menurut Lukak 2016, revolusi industri ini telah menyaksikan pertumbuhan pengeluaran berasaskan air dan kuasa penguapan. Jadi dia bermaksud di sini mesin-mesin ataupun semua industri pada ketika itu menggunakan menggunakan tenaga berasaskan air dan kuasa penguapan. Sebagai contohnya adalah kereta api yang menggunakan kuasa wap, dan kapal yang berada di laut menggunakan juga kuasa penguapan juga. Dan menurut Zulkifli Abdul Razak 2017, pula berkata penggunaan mesin berasaskan kuasa wap hanya tertumpu kepada kerja-kerja yang tidak terdaya oleh kudrat manusia, ataupun kerja-kerja yang tidak dapat dilakukan ataupun tidak mampu yang dilakukan oleh manusia. Seterusnya kepada IR 2.0 yang bermula pada tahun 1870 hingga 1914. Menurut Lu 2017, Zu ETL 2015,
Penghasilan pengeluaran massa yang berasaskan tenaga elektrik untuk mengubah barisan pemasangan turut dihasilkan. Dan menurut Marius 2016, revolusi industri kedua mula tercetus pada sekitar abad ke-19 iaitu pada tahun 1870. Seterusnya kita fokus kepada IR 3.0 yang bermula pada tahun 1960 hingga 2000. Martin 2017 pula berkata revolusi industri ketiga ini merujuk kepada revolusi digital. Dan menurut Lu 2017, revolusi ini adalah berasaskan teknologi maklumat serta internet dan komputer sebagai tonggaknya. Dan akhir sekali IR 4.0 yang bermula pada tahun 2019 hingga sekarang, menurut Liu dan Zhu 2015, turut berkata revolusi industri keempat merupakan revolusi perindustrian baru yang akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap industri antarabangsa. Dan menurut Kageman, Washter dan Helbig 2013, istilah revolusi industri keempat adalah sebagai salah satu inisiatif utama strategi berteknologi tinggi untuk tahun 2020. Baik, kita teruskan kepada konsep IR 4.0. Menurut Osterreich dan Teuteberg 2016, berkata di mana konsep ini telah diperkenalkan sebagai istilah yang popular untuk menggambarkan trend terhadap penggunaan teknologi maklumat dan automasi yang sedang meningkat hampir di semua sektor industri. Bermaksudnya di sini hampir ke semua sektor industri, termasuklah pengeluaran, pembinaan, pembuatan dan sebagainya yang berkaitan dengan sektor industri, telah menunjukkan trend meningkat terhadap penggunaan teknologi maklumat dan automasi. Baik, kita teruskan kepada definisi IR 4.0. Umumnya, tidak terdapat definisi sebenar mengenai revolusi industri 4.0, tetapi terdapat pelbagai terjemahan istilah dalam literatur yang berbeza. Contoh sebahagian definisi yang diekstrak daripada beberapa literatur adalah seperti Herman et al. 2015 berkata, revolusi industri 4.0 merujuk kepada teknologi dan konsep nilai rantaian organisasi. Dan satu contoh yang lain, menurut Osterreich dan Teuteberg 2016 pula berkata revolusi industri 4.0 merupakan trend untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan automasi dalam sektor pembuatan. Kalau kita merujuk istilah-istilah tersebut, terdapat perbezaan perspektif terhadap revolusi industri 4.0 dari setiap penulis. Sambungan bagi definisi IR 4.0, masih terdapat beberapa kata kunci yang dapat diambil daripada definisi yang disebut oleh setiap penulis. Terdapat hubungan di antara definisi dari setiap penulis dan dapat disimpulkan berdasarkan idea penulis. Jadinya, revolusi industri 4.0 merupakan peralihan daripada era digital ke era cyber physical yang berasaskan kemajuan teknologi dan akan mengubah industri pengeluaran. Baik, ini adalah slide yang terakhir bagi bab kajian literatur untuk topik ini, iaitu cabaran-cabaran dalam mendepani IR 4.0. Dan cabaran-cabaran tersebut terbahagi kepada 3 aspek, iaitu aspek sosial, teknologi dan ekonomi. Dan kita fokus kepada aspek sosial terlebih dahulu. Menurut Ashar 2006, banyak pengangguran kerja dan pelibatan manusia semakin mengecil.
Dan cabaran kedua bagi aspek sosial pula adalah menurut Osterreich dan Teuteberg 2016, tahap kecekapan pekerja di tapak bina adalah rendah. Seterusnya, aspek teknologi. Cabaran yang pertama adalah menurut Osterreich dan Teuteberg 2016 dan Zhu et al. 2015, jumlah data yang semakin meningkat menjadi satu cabaran bagi sesebuah syarikat dalam melindungi data daripada diakses oleh orang yang tidak dibenarkan. Dan cabaran yang kedua bagi aspek teknologi adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi memerlukan pengaksesan di internet yang pantas dan mudah didapati di tapak bina. Oleh itu akan menjadi satu cabaran dalam mempertekadkan rangkaian jalur lebar sekiranya rangkaian jalur lebar di tapak bina sukar didapati menurut Osterreich dan Teuteberg 2016. Dan akhir sekali, cabaran dalam mendepani IR 4.0 bagi aspek ekonomi, cabaran yang pertama adalah syarikat pembinaan perlu melaburkan modal yang tinggi terhadap teknologi baru dan faedah yang tidak jelas menurut Osterreich dan Teuteberg 2016. Dan menurut Osterreich dan Teuteberg 2016 juga, boleh berkata kos pelaksanaan yang tinggi merupakan cabaran dalam memotivasikan syarikat pembinaan dalam menerima pakai teknologi baru. Seterusnya, saya akan sambung ke metodologi kajian. Semasa kajian dijalankan, pengkaji menggunakan sumber sepenuhnya melalui buku rujukan, bahan cetakan serta sumber rujukan daripada internet. Pengkaji melakukan banyak kajian melalui sumber rujukan yang berkenaan dengan kajian. Hal ini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat untuk menyempurnakan kajian ini. Pengkaji juga turut mendapatkan maklumat lebih lanjut melalui bahan rujukan daripada internet bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih sempurna. Melalui kaedah ini, pengkaji dapat melakukan kajian dengan lebih efektif. Selain itu, memudahkan proses untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dengan menggunakan sumber yang telah diperolehi. Seterusnya, lokasi kajian. Kajian ini dijalankan di beberapa buah negeri di Malaysia, di mana pengkaji mendapatkan sumber rujukan ilmiah dan melakukan kajian dengan lebih terperinci di universiti awam yang ada. Hal ini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang aspek positif dan negatif daripada revolusi industri keempat. Berdasarkan analisis dapatan kajian, terdapat kebaikan yang diperolehi daripada revolusi industri dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, aspek pendidikan. Guru-guru memperkenalkan kaedah pengajaran berteraskan sumber teknologi seperti Google Classroom dan Frog VLE. Yang kedua, aspek ekonomi. Masyarakat diperkenalkan dengan teknologi canggih yang bertambah pesat dan maju dalam pelbagai sektor seperti sektor perniagaan, sektor pelancongan dan lain-lain lagi. Yang ketiga, aspek politik. Kerajaan mengambil langkah yang khusus kepada masyarakat yang kurang bersedia dalam menepani revolusi industri keempat. Kesan negatif pada revolusi industri adalah seperti berikut. Yang pertama adalah keagamaan. Sesetengah individu menyalahgunakan aspek keagamaan dengan mengaitkan hal agama dalam dunia perniagaan untuk menarik minat pelanggan. Yang kedua adalah alam sekitar. Berlaku pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pengabaian individu-individu yang tidak bertanggungjawab, seperti membuang sampah merata tempat sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nurhanisah binti Cik Rajab, nombor matrik 1201268. Saya sambung pembentangan saya, iaitu cadangan menghadapi revolusi industri 4.0. Di sini ada beberapa cadangan yang saya kemukakan, iaitu yang pertama, menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ia supaya untuk memantapkan kemahiran kreatif
dan kemahiran penyelesaian masalah. Ini disebabkan sebahagian besar dari IR 4.0 menggunakan teknologi untuk melakukan tugas harian kita. Cadangan yang kedua adalah kepelbagaian kemahiran. Untuk terus bersaing dalam kemahiran ini penting supaya kita dapat bersaing dalam dunia moden agar tidak ketinggalan jauh dengan negara-negara yang maju seperti China, Jepun dan sebagainya. Sekiranya kita ada kemahiran ini, tidak sukar untuk kita hidup dalam teknologi pada hari ini. Cadangan yang ketiga adalah memperbanyakkan program latihan. Ini sangat penting supaya syarikat dapat terus berkembang dan sejajar dengan industri global. Ia sangat penting supaya pekerja dapat memiliki set kemahiran baru yang mana ia boleh dipraktikkan pada masa akan datang. Dan cadangan yang terakhir adalah hadkan penggunaan alam sekitar. Ia boleh menghasilkan tabiat buruk yang mana ia boleh menjejaskan kesihatan mental kita. Ia perlu menetapkan had masa dalam penggunaan peralatan pintar dan menggalakkan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti bersukan, menyertai aktiviti kebajikan dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya ataupun sebagai rumusnya, IR 4.0 banyak memberi impak yang sangat besar terhadap tindakan masyarakat dunia dan ia memerlukan semua pihak untuk bertindak dengan pantas dan seiring dengan pembangunan pesat dalam produk berteknologi dan sistem automasi lebih pintar. Ia juga tidak akan berhenti dan kesannya dalam kehidupan manusia tidak dapat dielakkan dan memerlukan perancangan yang mampan dan menyeluruh. Sekian itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.